Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis biqiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kepada kita malam ini kita dapat bersama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala atas maksud untuk kita sama-sama melaksanakan perintahnya solat fardu maghrib berjamaah dan kita mengisi kelapangan masa antara maghrib dan juga isyak ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan usaha kita bersungguh-sungguh untuk berada di dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita sambung kuliah pengajian kita yang mana pada bulan yang lalu kita tak dapat sama-sama lah kerana kita ada lalu satu situasi kita berada pada zon merah pada penghujung bulan yang lalu lah. Jadi kita tak dapat menyambung kuliah kita. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung baliklah kuliah kita berkenaan dengan hadis modal insan. Malam ini kita akan bicarakan satu tajuk yang biasa dalam sekeliling masyarakat kita, iaitu sifat bakhil. Sifat bakhil. Baik, hadis Nabi SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Yang bermaksud dua sifat yang tidak terdapat pada orang yang beriman, iaitu bakhil dan akhlak yang buruk.
Dua sifat ini disebut oleh Nabi SAW tak ada pada orang yang beriman. Kalau mengikut hadis ini, sepatutnya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada sifat bakhil ni dalam diri dia. Sebab apabila dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia yakin dengan janji Allah Ta'ala. Bila dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia mesti pegang bahawa apa yang aku buat ini, insyaAllah Allah Ta'ala akan balas balik kebaikan ini. Jadi sebab itu Nabi sebut, orang beriman ni takkan ada sifat bakhil ni. Kalau dia ada juga sifat bakhil ni, makna kata tak sempurnalah iman dia tu. Apa maksud bakhil ni tuan-tuan? Kita pun, Piramli ada buat cerita filem khas. Watak seorang namanya Haji Bakhil. Haji Bakhil. Ada ke Haji Bakhil? Ada orang bernama Haji Bakhil? Dia buat tu bukan saja-saja. Memang ada watak orang jenis macam tu, tuan-tuan. Memang ada. Bakhil ini bukanlah bermaksud, dia kalau bahasa lain kita kata kikir. Bakhil, kikir, apa lagi? Tangkai jering. Berkira. Dia samalah tu. Dia puak-puak itu jugalah maksudnya. Sama level lah tu. Bakhil ini sampai ke peringkat benda yang berkepentingan pun dia tak nak keluarkan. Bukan sekadar benda yang remeh-temeh. Benda yang kecil-kecil ni. Benda yang memang perlu. Memang wajib. Dia tak mau keluarkan. Itu sampai ke peringkat disebut sebagai bakhil. Apatah lagi yang bersifat kewajipan. Contoh, dia wajib bayar zakat. Dia ada harta yang banyak. Dia wajib bayar zakat. Tapi dia tak nak keluarkan zakat. Dia kedekut, bakhil. Sebab dia kata, ini harta ni aku yang usahakan. Kenapa aku nak bayar zakat? Kenapa aku nak pergi bagi fakir miskin? Bukan dia orang tolong aku kerja ni pun. Aku usaha nak dapat pendapatan sampai banyak ni pun tak ada siapa yang tolong. Aku usaha sendiri. Jadi tak ada pasal aku nak keluarkan zakat. Contoh. Bukan sekadar dia bakhil, bahkan dia melanggar pula perintah Allah Ta'ala. Dari sudut dia wajib bayar zakat, tapi dia tak nak bayar zakat. Jadi manusia yang bersifat bakhil ini sebenarnya merosakkan. Merosakkan. Dan kalau ada dalam masyarakat kita ni, memang jenuh lah tuan-tuan. Jenuh. Jadi kita sama-sama kita tengok tentang pembicaraan dalam topik kita malam ni tuan-tuan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Surah Ali Imran ayat 180. Ayat ini Allah terangkan tentang sifat perangai orang yang bersifat bakhil. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Janganlah kamu menyangka bahawasanya kamu bakhil terhadap apa yang Allah kurniakan kepada kamu. بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Yang kita ada ni tuan-tuan, harta yang kita ada ni, tak kiralah dengan kita bekerja ke, dengan kita berniaga ke, dengan kita goyang kaki kat rumah ke, ada je duit sampai. Apa jua harta yang kita ada, semuanya adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Bima atahumullah min fadlih. Orang yang bakhil ini, dia tahan hartanya. Dia tak mau. Kedekut lah, tak mau keluar harta. Nak sedekah pun,
tak mau, nak infak pun tak mau. Ni apa ni? Ni untuk kami ni daripada jawatan kuasa masjid nak mohon sumbangan. Masjid kami ni dhaif sangat. Kami ni nak buat penambahan ruang solat supaya selesalah jemaah. Tabung masjid tu kan dah ada. Apa lagi nak minta-minta sedekahnya? Cukuplah tabung masjid yang dah ada tu. Kira. Tapi kalau benda yang lain, dia sanggup habis duit. Contohnya, benda-benda yang tak ada mendatangkan keuntungan pun sangat. Habis duit beribu-ribu untuk aksesori contohnya. Aksesori kereta, aksesori. Benda-benda yang tak mendatangkan keuntungan kita di akhirat. Itu dia tak berkira. Tapi dalam bab agama dia berkira. Dia berkira dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, Allah kata, adakah orang yang bakhil ini, dia menyangka bahawasanya apa yang dia bakhil daripada apa yang Allah bagi kepada dia itu, huwa khairul lahum. Dia rasa macam bagus untuk dia. Maknanya dia tahan harta dia tu, tak keluar hartanya tu, tak infak ke, tak sedekah ke, tak bagi pada orang dan sebagainya. Dia rasa dia tahan harta dia tu bagus. Maknanya dia jimat lah seolah-olahnya. Kita faham? Maknanya bila dia ada contohnya duit 1,000. Dia tak keluar sedekah ke masjid, tak keluar apa, dia rasa duitnya tak berkurang lah, begitulah maksudnya. Huwa khairul lahum. Dia rasa macam baguslah untuk dia. Tapi Allah kata bal huwa syarrul lahum. Sebenarnya dia tu buruk baginya. Tak elok. Sebab apa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hari akhirat nanti tuan-tuan, harta yang kita duk bakhilkan ini nanti akan dikalungkan kepada kita. Kalungkan. Inilah harta yang kamu bakhilkan masa dunia dulu. Bahkan ada riwayat hadis Nabi yang lain menyatakan harta itu akan menjadi ular. Ular untuk kita. Sebab kita terlalu bakhil dalam bab yang mendatangkan pahala lah khususnya. Jadi sebab tu jangan berkira tuan-tuan. Kita dengan harta ni tuan-tuan, sekejap je. Kita ni pemegang amanah aja tuan-tuan. Pemegang amanah. Bukan kita pemilik kekal harta kita ni tuan-tuan. Sampai masa Allah tarik nyawa kita, kita tak memiliki harta tersebut. Kita tak memiliki harta tersebut. Kita himpun harta yang banyak, nanti yang akan miliki mungkin waris kita. Jadi sebab itu, saya selalu berpesan, dalam pada kita mengumpul harta di dunia, jangan lupa kumpul harta di akhirat. Maknanya, salah satu tujuan kita kumpul harta dunia ini ialah untuk harta akhirat. Itu maksudnya. Kalau tujuan kita kumpulkan harta dunia, hanya untuk kepentingan dunia saja, rugi. Rugi. Kita tak akan kecapi nikmat tu di akhirat. Kita ada harta yang banyak. Aset yang banyak. Tapi apabila kita meninggal, harta kita, aset kita tidak memberi apa-apa manfaat untuk kita di akhirat. Bahkan kita diazab pula silap-silap kerana apa? Kerana fitnah harta itu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah olehmu bahawasanya harta kamu, anak-anak kamu adalah merupakan fitnah, ujian kita. Ujian kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang mati Allah Ta'ala, saya pesan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan, kita ni dah berada di fasa-fasa akhir zaman ni. Satu. Yang kedua, umur kita ni pun kita tak pasti bila. Syarat mati apa tuan-tuan? Syarat-syarat untuk mati apa dia? Siapa tahu? Syarat-syarat untuk mati satu je, hidup. Hidup. Hanya orang hidup yang akan mati. Siapa dia yang hidup? Siapa yang hidup?
Kita ni lah yang hidup, tuan-tuan. Syarat mati bukan mesti umurnya tua, tidak. Syarat mati bukan mesti umurnya pencen, tidak. Syarat mati bukan mesti umurnya 40 ke atas, tidak. Syarat mati bukan mesti sakit, banyak sakitnya, tidak. Selagi kamu hidup, kamu dah cukup syarat untuk mati. Siapa-siapa boleh pergi dulu. Mungkin yang muda pergi dulu. Mungkin yang pertengahan usia pergi dulu. Mungkin yang warga emas pergi dulu. Wallahualam. Bila kita tidak tahu, maka kita ambillah kesempatan yang ada ni, kita bersedekah. Tuan-tuan, saya selalu pesan, juga untuk saya lah, khususnya, jangan tinggalkan sehari yang berlalu tanpa kita bersedekah. Jangan tinggalkan sehari yang berlalu, maknanya contohnya hari ini, kita langsung tak sedekah apa-apa. Langsung tak sedekah apa-apa. Dah tabung cepat. Ni saya tengah nak bagi kau-kau ni. Selagi dia tak hulur banyak-banyak, apa yang ada dalam poket, jangan gerak. Jangan gerak tabung tu. Jangan tinggalkan sehari tanpa kita ada isi dengan sedekah. Sedekah ni bukan maksudnya masuk duit tabung masjid je. Banyak sedekah ni. Kita bagi orang, sedekah, jumpa orang, belanja kawan makan, buat kenduri, apa-apalah. Maknanya harta kita ni, kita bagi pulangan pelaburan akhirat. Itu maksudnya. Hari ini banyak pelaburan. Orang kejar. Labur emas, labur amanah saham, labur. Masuk. Macam-macam lah. Semuanya itu mungkin bersifat untuk keuntungan. Tapi barangkali untuk keuntungan dunia. Tapi kita jangan lupa labur untuk akhirat. Labur untuk akhirat. Jadi jangan kita bersifat bakal. Jadi, kalau boleh setiap hari, ada je. Yang paling mudah, pergi masjid lah. Yang paling mudah lah kan. Pasal masjid ni ada tabung. Nak pergi masjid apa? Masuk duit. Nak pergi masjid apa? Masuk duit. Tuan-tuan amalkan ni tuan-tuan. Sedekah subuh. Ada hadis Nabi SAW menyebutkan. Ma min yaumin yusbihul ibad fihi. Illa malakan yanzilan. Tidak ada hari subuh yang mana setiap kali subuh itu ada dua malaikat yang akan turun. Dua malaikat akan turun. Malaikat yang pertama, wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat yang pertama dia akan doakan bagi orang yang infakkan. Infakkan harta dia. Supaya Allah gantikan yang lebih baik dari apa yang dia infakkan, sedekah. Mari dia masuk tabung RM10. Malaikat doakan lebih, Allah balas dia bagi lebih lagi. 10,000 ke barangkali. Dia bagi masuk RM10, bagi lebih. Masuk RM1, bagi lebih Allah. Malaikat doakan. Kemudian satu lagi golongan malaikat, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang ini tak baguslah. Yang ini orang yang bakhil. Kedekut. Nak sedekah kurang RM1 pun kamu kedekut benar dengan masjid. Buat apa pun sedekah? Kan dapat apa pun. Jamuan pun tak ada dah kan. Jamuan pun makan bihun je. Contohlah. Bagi banyak-banyak pun bukan buat apa. Jadi, kalau orang yang jenis bakhil ni, malaikat akan doakan. Supaya diberikan, orang kata apa, macam kerosakan lah pada dia. Kerana apa? Kerana dia bakhil dengan harta yang dia miliki. Jadi, tuan-tuan jangan tinggalkan sehari yang mana kita tidak bersedekah. Hari ini begitu mudah nak sedekah. Kalau sambil pegang handset ni tuan-tuan, kat Facebook tu berlambat-lambat. Berlambat-lambat orang yang nak infak sekarang ni pun dah mudah dah. Main tekan-tekan jari, tak payah pakai duit masuk tabung pun. Jenis transfer je. Dia tolak-tolak. Dia sumbangan untuk bina masjid kat sini. Sumbangan untuk bina Mak Taufik kat sini. Sambil-sambil tengok Facebook, scroll tu, ada keluar kat wall. Ini sumbangan nak bina Mak Taufik kat Johor. Sumbangan nak bina pondok dekat utara. Sumbangan nak bina rumah anak yatim. Macam-macam.
Boleh sumbang serendah RM10, serendah RM30. Sambil lalu je, RM10. Kita pun tekan. Transfer RM10 dah. Kita tak tahu akhirat nanti rupanya banyak benda yang memberi manfaat kita. Ini pahala dari mana? Engkau ingat tak dulu engkau sambil-sambil baca Facebook, engkau scroll-scroll, engkau terbaca ada satu iklan infak membina masjid dekat utara. Engkau tak pernah pergi pun tempat tu. Kau tak pernah tahu pun siapa jawatan kuasanya, tapi engkau sumbang. Walaupun RM10. Nampak? Ada kesan dia. Jadi itulah tuan-tuan, jangan kita bakhil lah dengan harta yang kita miliki. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala janji dah tuan-tuan. Allah janji dah dengan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang infak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Gandaan ni besar. Sampai mencecah 700 kali ganda tuan-tuan. Kita takkan dapat gandaan itu di dunia ini tuan-tuan. Baik. Hadis ini menggambarkan betapa dua sifat tersebut tidak layak menjadi pakaian peribadi mukmin atau muslim sejati. Ini kerana dua sifat tersebut menghalang wujudnya masyarakat harmoni dan berkasih sayang. Kita ni, kalau kita jenis tidak bakhil tuan-tuan, semua masyarakat akan terbela. Semua masyarakat yang fakir pun akan terbela, yang susah pun akan terbela. Sebab masing-masing ambil perhatian. Jiran kita, ahli karya kita yang susah, kita bantu. Ini kena pejabat kebajikan ni. Ini kena Baitul Mal. Tak apalah Baitul Mal lah. Kebajikan lah. Yang kita ni takkan tak nak sumbang langsung. Kita pun bantu juga infak. Sebab itu bila ada sifat bakhil, rosaklah sistem masyarakat ni. Dia tak harmoni lah masyarakat kita. Sebab itu kita bantu mereka-mereka yang ada di sekeliling kita. Jangan bersifat kedekut, bakhil dengan apa yang kita ada. Hari ini mungkin orang uji dia. Allah Ta'ala uji dia. Dia berada dalam keadaan kesempitan. Kesempitannya pula bukan sebab dia memang miskin, tapi terkesan dengan COVID. Dalam situasi COVID ni tuan-tuan, ada orang yang sekelip mata boleh jadi susah. Asalnya hidup yang senang, sekelip mata dia jadi susah. Tuan-tuan tengok berapa banyak contohnya yang pendapatan besar lah sebelum ini kan. Sebagai contoh, yang bawa pilot kapal terbang. Besar. Saya pun tak pastilah berapa, tapi kita imaginekan besar lah income-nya. Bila berlaku begini, kapal terbang tidak banyak yang fly. Paksa ada syarikat penerbangan yang berhentikan pekerja. Ada yang dia kejutan, terus tak ada pendapatan. Tapi ada yang alhamdulillah dia berusaha, niaga sendiri, niaga itu, niaga ini, dapatlah. Hari ini Allah Ta'ala uji dia. Satu masa kita tak tahu, Allah uji kita pula. Kita jangan kita rasa, aku insyaAllah, setakat ni aku, aset aku banyak. Apa dah? Apa dah? Tak ada masalah. Tuan-tuan, jangan kita cakap. Sampai masa Allah uji kita. Sampai masa Allah uji kita, walau kita duit banyak pun tak membantu untuk menyelesaikan masalah kita. Sampai masa Allah uji kita sakit, tuan-tuan. Sakit. Duit banyak pun tak boleh bagi apa. Nak beli apa? Ubat. Doktor kata penyakit ni tak ada ubat. Tunggu masa je. Buat apa? Duit banyak. Belilah makan, bagi dia makan. Makan pun tak boleh lah. Makan bubur, itu pun 2 sudu lah. Makan bubur. Tak boleh. Itu Allah uji. Jadi kita beringat. Ada masa kita tengok orang tu susah, Allah bukan uji dia saja, Allah uji kita juga. Kamu janganlah kedekut, bantulah. Tak banyak sikit. Tak banyak sikit. Okay. Jadi kalau kita bakhil, dia akan merosakkan sistem masyarakat kita secara harmoni. Kasih sayang itu hilang. Secara terperincinya sifat bakhil ini menyebabkan harta menjadi beku, yang ini tidak bertambah. Sebab dia tak nak keluar duit,
dia bakhil. Jadi harta yang dia ada ni, dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar. Sebab padanya bila keluar tu, hartanya jadi kurang. Dia punya matematik dalam bab sedekah ni, bagi dia, kalau aku ada 1,000, aku sedekah RM10, bermakna duit aku berkurang. Duit aku berkurang. Sebab aku dah sedekah RM10. Jadi matematiknya dia kata, daripada berkurang, baik aku kekalkan duit ni. Itu namanya bakhil. Sedangkan matematik sedekah di sisi Allah Ta'ala lebih lagi daripada itu. Engkau sedekah sikit, Allah gandakan berganda. Ya. Ada satu kisah ni tuan-tuan. Ini kisah ni rasanya saja dibuat sekadar perumpamaan je lah. Nak cerita bagaimana bakhilnya, kedekutnya seseorang itu. Ya. Ada tiga orang. Tiga orang yang berbeza dalam bab bakhil ni. Dia nak bagi, tapi masih ada sifat bakhil dia tu. Yang pertama dia kata macam ni, aku akan bagi duit ni pada orang. Tapi dengan syarat dia kata. Dia pun buat bulatan. Dekat tanah lah buat bulatan. Jadi, dia berada dalam bulatan tu lah. Okey. Mana yang harta duit lah, kita kata senang cerita duit lah. Ni cerita ni saja, saya rasa perumpamaan je lah. Aku akan lambungkan duit ni. Mana duit tu yang jatuh dalam bulatan, itu harta aku. Yang terkeluar dari bulatan, itu kamu boleh ambil. Agak-agak dia lambung tu banyak jatuh dalam bulatan ke, jatuh keluar. Itu punya bakhilnya tu. Walhal dia nak bagi je lah. Yang satu. Yang kedua pula, dia pun tak nak kalah. Dia kata, aku pun ada style aku. Dia kata, aku boleh bagi. Ni orang kedua pula. Dia buat satu garisan lurus. Tadi bulatan, dia buat garisan lurus. Yang mana harta yang aku balik lambung, jatuh sebelah kanan garisan, itu harta aku. Mana itu duit aku lah. Mana yang jatuh belah kiri, kau ambil lah. Siapa-siapa nak ambil lah. Agak-agak dia nak lambung belah kanan ke belah kiri. Dah dia pun bakhil. Banyaklah akan jatuh belah kanan lah. Sebab dia sendiri buat peraturan macam tu. Yang ketiga pula. Yang ketiga ni tak boleh kalah. Dia kata, demo dua orang ni dahsyat bakhil dia pun ni. Dia pun fikir macam mana cara. Yang ketiga, dia kata ginilah. Saya tak ada buat apa-apa garisan. Yang pertama buat bulatan. Kalau saya lambung mana duit jatuh dalam bulatan, saya punya yang di luar, tuan-tuan boleh ambil. Yang kedua, buat satu garisan lurus. Kalau saya lambung duit jatuh belah kanan, tuan-tuan saya punya. Yang jatuh belah kiri garisan, tuan-tuan ambil. Yang ketiga, saya tak ada buat apa-apa garisan. Saya lambung duit saya semua. Saya lambung duit saya punya. Semua duit yang dia ada tu dia lambung. Okey? Yang mana jatuh ke tanah, semua duit saya. Yang tak jatuh tu duit tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam mana? Punya teruk bakhil. Dia kata, kita duk ingat tu yang bagus lah. Dia tak ada buat apa-apa garisan. Saya akan lambung duit saya, tuan-tuan. Jangan risau. Saya akan lambung semua duit saya. Yang mana jatuh tanah, tu semua duit saya. Yang tak jatuh tu, tuan-tuan ambil lah. Yang mana duit yang tak jatuh tu, tuan-tuan ambil. Confirm. Tak ada yang jatuh. Tak ada yang tak jatuh. Semualah jatuh. Itu cerita saja perumpamaan. Bagaimana sifat bakhil manusia ni ada dalam masyarakat. Kita ada, tuan-tuan. Selagi boleh jimat. Dia ada beza juga jimat dengan kedekut ni. Kalau sampai benda keperluan pun jimat juga, letih. Benda keperluan pun nak jimat apa lagi? Abang, tonggih dah habis. Tak apalah. Kita pakai dapur kayu je lah. Pergi kedai, ayah ni dapat gaji kan, dengar cerita dapat bonus. Ya. Jomlah kita makan kedai. Okey, pergi. Okey, ayah tak, biar ayah yang order. Ni Tokey bagi nasi putih 5, sup kosong 3. Nasi putih dengan sup kosong. Engkau kena syukurlah. Kat Palestin tu tak tentu lagi makan nasi. Punyalah bakhil ni. Contohlah.
Baik ya. Baik, golongan miskin tetap miskin. Sebab orang tak bantu. Sifat bakhil, kedekut untuk daripada kita ni sentiasa ada, maka orang yang susah, tak ada siapa yang nak bantu. Baitul Mal tidak mendapat bahagian zakat dan sedekah. Orang tak bagi sedekah, orang tak bagi zakat kepada Baitul Mal. Buat orang bakhil. Sayang kepada harta, tak mau keluarkan zakat. Tak mau keluarkan sedekah, tak mau keluarkan infak. Tuan-tuan bayang kalau orang semua bersifat bakhil, memang habislah, sistem masyarakat akan runtuh. Baitul Mal pun kutipan zakat tak ada. Orang susah pun tak ada siapa nak bantu. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, zakat ni tuan-tuan, kita tengok je banyak kutipan zakat. Tapi hakikatnya, agihannya, kadang-kadang tak dapat nak menampung. Maknanya, kutipan zakatnya tidak, orang kata apa, tidak dapat nak selesaikan masalah asnaf yang ada. Maknanya, terlalu sikit, tak mencapai. Kita dah tengok mungkin juta-juta, banyak zakat ni. Yang kita tengok kutipan. Tengok sekali agihan. Kalau ikut statistik daerah, kadang-kadang ada yang daerah yang tak boleh nak tampung. Maknanya, agihan melebihi daripada kutipan. Tuan bayang. Contohnya, katalah, zakat yang dikutip pada pada tahun itu, mungkin berapa juta aja. Tapi agihannya mungkin 3 juta. Lebih daripada yang sepatutnya. Habis macam mana nak bayar? Terpaksa tampung daripada kutipan yang di lain sumber atau daerah-daerah lain. Itu sebab perlunya ramai lagi pembayar-pembayar zakat. Jadi tuan-tuan, kita janganlah kita kedekut harta kita. Apatah lagi zakat ini merupakan satu kewajipan. Sedekah tak apa lagi sunat. Infak tak apa lagi sunat. Tapi dalam bab zakat, bukan sunat. Tapi dia dah jadi wajib. Janganlah sampai zakat pun kita bakhil juga. Tak mau keluarkan harta kita kat tuan-tuan. Malah yang lebih parah, jiwa yang bakhil menyebabkan warisan kepada sahabat-sahabatnya sehingga bertapak dalam sanubari mereka. Orang yang bakhil ni agak-agak orang suka tak suka. Orang pun benci. Haji bakhil tu. Sampai ke peringkat tukang masak, tukang reba dia pun benci juga. Punya bakhilnya, kedekutnya. Benarlah apa yang disifatkan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'un, yang menamakan golongan seperti ini sebagai yang mendustakan agama. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Membantu orang susah. Hari ini, mana-mana pihak yang tampil membantu orang yang susah, kita support lah. Tak kira lah. Daripada zakat ke, daripada Baitul Mal, daripada kebajikan, tokoh korporat, individu, NGO, siapa-siapa, jiran, masjid, siapa-siapa, kita alu-alu. Jangan kita, ini buat baik, kita nafikan kebaikan orang lain. Sama-sama kita bantu. Sedekah apa yang terbaik, tuan-tuan? Apakah sedekah pemberian yang terbaik? Sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayu sadaqati azam? Apakah sedekah yang paling utama? Paling besarlah, afdal. Nabi SAW jawab, faqala anta saddaqa wa anta sahihun syai'un. Kamu bersedekahlah ketika mana kamu sihat dan ketika mana kamu rasa terlalu, kita kata apa? Macam beratlah nak bersedekah. Maksudnya kita sayang harta ni.
kita rasa, sayanglah, rugilah kalau sedekah. Masa itu, kalau kita sedekah, besar pahala. Nabi kata, anta saddaqa, kita sedekahlah ketika mana sahihun syahihun. Ketika mana kita sihat. Ni tengah sihat ni tuan-tuan. Sedekah. Dah habis dah pusing tabung tadi. Pusing lagi sekali lagi, tak apa. 3 kali pun tak apa tuan-tuan. Ya. Time kita sihat ni sedekah. Jangan dah meninggal baru kita nak buat sedekah. Ya. Ini saya mengenangkan arwah suami saya ni, ya. Saya nak infaklah pada masjid untuk pembangunan masjid. Berapa? 500. Dah meninggal. Betul, dapat juga pahala. Tetapi Nabi kata yang paling afdal waktu kamu sihat. Maknanya waktu harta tu kita yang punya. Waktu harta tu kita yang punya. Ni harta aku. Ini duit aku, ini duit dalam akaun aku, duit dalam gaji aku nak sedekah ke masjid. Nah, berapa? 100, 500, 1000. Itu yang terbaik. Apabila dah nyawa di halkum, yalah, sedekah diterima oleh Allah Ta'ala. Tetap diterima Allah Ta'ala, tapi dia taklah jadi sedekahul azam, sedekah yang paling utama. Jadi jangan tunggu tuan-tuan. Malam ni balik je tuan-tuan buka akaun secara online, tuan-tuan infak . Tak payah tinggal banyak-banyak dalam akaun tu, tinggal sikit pun tak apa. Agak-agak sekadar cukuplah untuk kita makan minum. Yang lain tu infak lah. Infak. Itu kalau berani buatlah. Janganlah sampai langsung tak ada duit kita nak makan. Ustaz kata suruh infak semua. Ada maksudnya yang ada lebihan. Buatkan satu, kita kata pemberian yang wajib. Macam contoh, kalau kata kita dapat gaji, kita ada buat contohnya, yang ni untuk barang-barang dapur, apa-apa anggaran. Sebulan kita nak beli beras, gula, ikan, sayur apa semua. Yang ini untuk bayar kereta, yang ini untuk bayar rumah, yang ini untuk bil api, bil air. Tu. Maknanya kita boleh buat asingkan untuk yang utama tu. Jangan lupa ada agihan untuk sedekah ini. Infak ni, jangan lupa ada agihan ni. Tak banyak pun sikit, tak apalah. Ini 100 ni untuk infak. Pecah-pecah lah, RM10 untuk masjid, RM10. Kau ada orang nak bina mak tafiz ke, aku nak bagi RM10. Buat. Jangan tunggu. Jangan tunggu besok tuan-tuan. Kerana apa? Kita tahu, takut-takut malam ni kita meninggal. Jangan tunggu besok. Kita ingat nak buat kebaikan, besok lah. Jangan tangguh hingga besok. Kerana kita tak pasti. Besok kita ada, kita ada. Tak apa, niat dah dapat Ustaz. Niat saja tak cukup tuan-tuan. Nanti di akhirat, kita rasa jealous dengan orang yang pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Sama-sama masuk syurga, tapi pahala dia banyak daripada kita. Bila tengok kenapa pahala kamu banyak, aku ada lebih infak sedekah. Itu kita akan rasa rugi. Jadi, kalau kita rasa harta ini boleh memberi manfaat di akhirat, maka segerakanlah kita infakkan harta kita tuan-tuan. Baik. Adapun sifat yang kedua iaitu akhlak yang buruk merupakan barah kepada kehidupan seseorang ataupun masyarakat. Antara sebab kaum musyrikin ketika sebelum dan permulaan kebangkitan risalah, mereka dikenali sebagai orang jahiliah. Ini kerana terkumpulnya pada mereka kejahilan akidah serta muflisnya moral dan akhlak. Tuan-tuan, akhlak yang buruk. Salah satu akhlak yang buruk tu sifat bakhil lah juga. Salah satu daripada sifat yang buruk. Jadi kita elakkanlah tuan-tuan daripada memiliki sifat yang bakhil ini. Mungkin zahirnya harta kita nampak banyak. Kita nampak banyak harta, tapi kita seorang yang kedeku. Seorang yang bakhil,
keberkatan tu tak ada. Kita tak rasa kemanisan harta tu. Kerana seperti harta tu akan keluar, ngalir. Tahu, habis dah. Tak tahu ke mana. Tapi bila harta yang sentiasa kita salurkan kepada Allah, jalan Allah, maka kita akan rasa keberkatan dan kemanisan. Kita akan rasa tenang. Kita akan rasa hidup dalam keadaan Allah Ta'ala pelihara kita. Kebaikan sentiasa ada di hadapan mata kita. Allah bantu kita. Baik. Tindakan mereka menyembah berhala, menanam anak perempuan hidup-hidup, memakan bangkai, melakukan penyelewengan, merupakan ciri-ciri akhlak yang buruk. Justru itu Islam cuba memperbetul dan membaik pulih kepincangan akhlak ini dengan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi, yang dinamakan juga dengan sifat mahmudah. Tuan-tuan mati Allah, saya nak tutup dengan satu kisah, tuan-tuan. Satu kisah ni, kisah orang bakhil jugalah. Bakhil. Dia ni ada pohon tamar. Pohon tamar ni, kisah ni diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pohon dia ni menjala, dia punya apa? Kira buahnya tu sampai ke rumah jiran lah. Rumah jiran. Jadi apabila nak kutip buahnya tu, ada ketikanya buahnya tu berguguran di rumah sebelah. Bila orang sebelahnya ambil, dia tak bagilah, dia marah. Bahkan apa yang dah diambil tu minta pulang balik. Punya bakhil ni. Walhal apa salahnya jiran, dan pokoknya pula sudah sampai ke rumah jiran. Jadi dia mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiran dia. Apalah salahnya kalau kata sekadar beberapa biji yang jatuh tu pun saya ambil. Nabi kata, jadi Nabi jumpalah dengan tuan punya pokok ni, dia kata, kalau kamu bagi atau infak, maknanya sedekahlah buah tu, nescaya Allah akan tumbuhkan pohon tamar yang lagi hebat di syurga nanti. Tapi dia tetap tak nak, dia kata. Berapa duit, berapa yang dia boleh beli daripada aku, dia kata. Kalau nak boleh, yang syarat, beli ya. Contoh dia kata. Nak pokok ni boleh, beli ya. Seorang sahabat Nabi dengar apa yang Nabi cakap, bahawa kalau dia infakkan pokok dia itu, Allah akan tumbuhkan satu pohon kurma yang lagi hebatlah di syurga. Maka dia pun tanya Nabi, kalau aku nak dapat pahala begitu, macam mana ya Rasulullah? Jadi lantas dia pun pergilah jumpa kepada tuan pokok ni tadi. Tuan pokok ni untuk belilah. Soalan macam beli lah. Berapa yang kamu nak jual? Dia kata, kamu kena gantikan dengan 4. Dia orang bakhil ni, dia bukanlah sebenarnya nak jual sangat pun, tapi dia nak tunjuk dia tu bakhil. Dia letaklah satu benda yang tak munasabah. Berapa? Aku boleh jual dengan nilaian 40 pokok tamar. Satu batang pohon tu, nilaian seorang nak jual, kau kena bagi 40 pohon tamar, baru kau boleh dapat sepohon tamar itu. Punya teruknya bakhil ni. Padahal orang tu nak beli. Kau jual harga biasa sudah, kau melampau-lampau letak harga. Punya bakhilnya. Akhirnya, ringkas cerita, punya dia nak betul-betul nak dapat pahala yang Nabi janjikan itu, dia belilah dengan nilaian yang disebutkan. Kebetulan sahabat itu pun seorang yang hartawan. Beli. Dan dia beli, infak. Siapa-siapa nak makan. Siapa-siapa nak makan, silakan. Kurma nak ambil, apa semua sebagainya. Itulah tuan-tuan, kalau orang yang bersifat bakhil ni, macam mana pun dia tetap nak untuk dia juga. Dia tak mau hartanya itu terlepas kepada orang yang lain. Jadi itulah tuan-tuan, sama-samalah kita didik jiwa kita dalam bab harta ini. Janganlah kita bersifat bakhil, dan apa jua ruang yang boleh memberikan manfaat harta kita di akhirat kelak,
maka kita gunakanlah harta itu untuk manfaat akhirat. Mudah-mudahan harta ini tidak menjadi satu fitnah, ujian yang besar buat kita di akhirat. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Yang baik pada Allah Ta'ala, kelemahan atas kekurangan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih farah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.